Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Kita mulakan dengan perkembangan bola sepak. Liga Bola Sepak Malaysia MFL bercadang meraihkan perbincangan dengan semua klub Liga Super berhubung keputusan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM mewajibkan menghantar pasukan bagi Piala Presiden dan Piala Belia bermula tahun depan. Ketua Pegawai Eksekutif MFL, Datuk Stuart Ramalingam, berkata tujuan berbincang itu untuk melihat kemampuan kelab melaksanakan perkara berkenaan demi pembangunan pemain. Tambah Datuk Stuart, walaupun keputusan berkenaan baik untuk pembangunan pemain tempatan, tetapi satu perbincangan perlu diadakan bersama semua ketua pegawai eksekutif pasukan untuk pastikan apa yang diumumkan oleh FAM boleh dilaksanakan di peringkat kelab. Piala Presiden adalah kejohanan peringkat umur bawah 20 tahun, manakala Piala Belia bagi peringkat umur bawah 18 tahun. Ini pula berita gembira dari Valencia, Spanyol. Lagu Negaraku berkumandang di Lita Ricardo Tarmo selepas pelumba cilik negara Kabil Irfan Azlan mengungguli perlumbaan pertama kejuaraan Siri Dunia Mini GP 2023. Irfan yang bermula di petak pertama menepati ramalan menamatkan perlumbaan kategori 160cc dengan catatan masa terpantas 10 minit 24.618 saat bagi 14 pusingan. Tempat kedua milik pelumba tuan rumah Enzo Zaragoza dan ketiga pelumba Jepun Kotaro Togashi. Seorang lagi wakil negara Muhammad Ariel Muhammad Marzuki berjaya menamatkan perlumbaan di kedudukan ke-9. Kabil berpeluang cerah memperbaiki pencapaian musim ini selepas menduduki tempat keempat tahun lalu. Kejuaraan Kepri Malaysia edisi ke-30 semakin melabuhkan tirainya. Walaupun sudah mengharungi 30 musim dalam dunia permotoran, pengarah promosi Safe Aim Mutual, Ron Hogg, selaku penganjur, akui cabarannya masih belum berakhir. Kejuaraan Kepri yang diperkenalkan pada tahun 1994 dengan 5 pusingan itu bermatlamat melahirkan lebih ramai pelumba berbakat yang mampu bersaing di pentas dunia. Kami ingin menghasilkan 10 Khairul, 10 Kasma, 10 Azroy, Afif, kerana dengan adanya lebih banyak pelumba yang baik, pelumba-pelumba ini sendiri akan push untuk pergi ke peringkat yang tertinggi. Kami mengharapkan dengan pengalaman yang kita ada, kita boleh memendekkan masa untuk membawa pelumba kepada peringkat tertinggi. Ron Hogg turut berharap pihak kerajaan dalam menambahkan fasiliti sukan permotoran pada masa akan datang. Pusingan ke-10 di Litar Batu Kawan, Pulau Pinang hujung minggu ini menyaksikan pertarungan merebut gelaran juara dalam kelas CP125, Wira KBS dan juga kategori One Make. Sementara bagi kelas Elite CP150, juara keseluruhan menjadi milik pelumba CKJ Racing, Muhammad Akid Aziz yang mendahului carta dengan 166 mata. Pemain perseorangan profesional negara Lin Zijia mara ke suku akhir Masters China selepas menyingkirkan wakil tuan rumah Lu Guangzi 21-10, 21-12. Perlawanan yang berlangsung di arena Gimnasium Teluk Shenzhen, Zijia hanya mengambil masa 40 minit mengesahkan kemenangannya. Ini merupakan kemenangan keempat Zijia ke atas pemain nombor 16 dunia dalam 5 pertemuan. Zijia dijadual berdepan pencabar dari Jepun Kenta Nishimoto yang mengetepikan juara dunia Kanlavut Viditsak. Persatuan Luncur Ais Malaysia (ISAM) menggunakan pendekatan sukan selamat dalam kem pembangunan bersama Kesatuan Skate Antarabangsa ISU. Pendekatan berkenaan bagi memastikan atlet aspek mental dan fizikal untuk Olimpik musim sejuk Milano 2026. Kem berkenaan berlangsung di Sunway mendapat penyertaan 58 atlet dan 28 jurulatih dari Malaysia, Singapura dan Filipina. Untuk berlatih dengan cara yang betul, berlatih dengan menggunakan protokol, prosedur yang selamat, di mana kita mempraktikkan safe sport yang mengurangkan kes-kes mental torture terhadap atlet-atlet muda.
Tambahnya, dengan pendekatan sedemikian, tidak mustahil atlet sukan luncur ais negara mampu untuk menghadiahkan emas pertama di Tamasya Musim Sejuk Milano nanti. Lebih 400,000 tiket sukan Olimpik Paris akan mula dijual pada penghujung November ini. Jelas penganjur, ini adalah peluang terakhir orang ramai untuk mendapatkan tiket berkenaan melalui laman sesawang rasmi Tamasya berkenaan. Penjualan tiket berkenaan meliputi semua acara sukan termasuk acara yang sebelum ini telah dilaporkan habis seperti sukan renang. Hampir 6,000 tiket baru untuk sukan renang, 30,000 untuk olahraga, 24,000 untuk tenis, 14,000 untuk acara berkuda dan 25,000 untuk bola tampar pantai. Penganjur berkata hampir 70,000 tiket terbaru ini berharga €24, lebih rendah berbanding tiket yang dijual sebelum ini. Kira-kira 7.2 juta tiket telah dijual sebelum ini, namun beberapa harga tiket berkenaan mendapat kritikan kerana harga yang mahal. Perlawanan bola sepak Liga Super 2023 memburu dominasi di puncak Liga. Perjuangan terus diledakkan dalam setiap pertembungan. Cuba untuk digerakkan dan Esejari tak percaya. Ainten Ang 1 lawan 1. Sabtu 25 November, Negeri Sembilan FC bertemu PDRM FC 8.30 malam di saluran OK dan saluran sukan RTM. Saksikan juga secara penstriman langsung di RTM Klik. Sekian Stadium RTM, H-Klik dan Berita Perdana. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Saya Otto Othman, Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan.